Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 1 Ogos 2023. Berita utama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan bahawa kerajaan pimpinannya tidak akan melaksanakan dasar kutipan cukai yang membebankan rakyat. Anwar yang juga Menteri Kewangan menjelaskan ia prinsip yang perlu diterapkan kerajaan seperti yang disyorkan beberapa ilmuwan terdahulu termasuk Ibn Khaldun seperti dalam bukunya Mukadimah mengenai kaedah kutipan cukai. Menurutnya perubahan yang diambil termasuk dalam Belanjawan 2024 yang dijadualkan dibentangkan pada 13 Oktober depan. Jelasnya, ia akan dirumus dengan jelas berdasarkan prinsip cukai apabila perlu dan tidak boleh dilihat sebagai beban untuk orang ramai dan komuniti perniagaan. Katanya lagi, dengan dasar cukai yang jelas, kerajaan berhasrat untuk memastikan pelabur asing dan domestik melihatnya sebagai peluang untuk bekerjasama dari sudut perniagaan yang akan memberi ganjaran. Selain berhasrat untuk menggalakkan pembayar cukai menjadi lebih produktif, institusi dan agensi percukaian juga mestilah cekap dan bersih sekaligus menyumbang kepada ekonomi negara dan dapat membantu kebajikan golongan yang terpinggir dan memerlukan. Satu siasatan dijalankan Polis Selangor terhadap laporan berkaitan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil yang berucap di ruang solat utama Masjid Nurul Yakin, Kampung Melayu Seri Kundang, Rawang kemarin. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan berkata pihaknya telah mendapat rakaman isi kandungan ucapan dan sedang menelitinya. Akan memberi maklum balas dalam waktu terdekat, jelas beliau, kes tersebut sedang disiasat di bawah Seksyen 500 Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia AKM 1998. Terdahulu, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan ada menerima aduan mengenai seorang Menteri Kabinet berucap di ruang solat utama Masjid Nurul Yakin, Kampung Melayu Seri Kundang, Rawang. Pengarahnya, Datuk Muhammad Syahzihan Ahmad dilaporkan berkata siasatan lanjut akan dilakukan mengikut Seksyen 12 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 kerana disyaki menghina pihak berkuasa agama. Fahmi menerusi Facebooknya sebelum ini menafikan dakwaan bahawa beliau telah berkempen di masjid berkenaan. PAS menafikan dakwaan Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang disenarai hitam daripada memasuki Arab Saudi atas alasan mengamalkan ideologi pengganas. Menurut parti itu, tindakan menularkan kenyataan palsu adalah bukti bahawa pihak lawan keterusan adil untuk bersaing secara demokratik, matang dan bermaruah pada pilihan raya negeri PRN kali ini. Berkongsikan kesalahan fakta yang terkandung dalam surat tersebut, PAS berkata kenyataan rasmi Kerajaan Arab Saudi menggunakan tahun Hijrah bukannya Masihi. Dalam kenyataan berbahasa Inggeris yang ditularkan, kononnya dikeluarkan Kementerian Luar Negara Kerajaan Arab Saudi bertarikh 31 Julai, terdapat 3 alasan dikemukakan menjadi punca kepada Abdul Hadi dikenakan sekatan. Ia adalah ideologi ekstrim dikeluarkan ahli Parlimen Marang tersebut yang mengancam keselamatan Kerajaan Arab Saudi. Selain itu, Abdul Hadi juga didakwa mempengaruhi rakyat untuk menggulingkan kerajaan semasa atas nama jihad mengakibatkan kematian orang yang tidak bersalah serta mengeluarkan kenyataan terbuka menyokong pergerakan Syiah sebagai sebahagian daripada Islam. PN adalah copy-paste kepada BN. Itu adalah ulasan pengerusi Pakatan Harapan PH Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari yang melabelkan Perikatan Nasional PN sebagai parti copy-paste dan patut ditolak pengundi dalam pilihan raya negeri PRN ini. Amiruddin berkata perkara itu dapat dibuktikan apabila perjalanan politik parti berkenaan dilihat hanya meniru terhadap apa yang sudah ada di negara ini. Amiruddin yang juga Menteri Besar Selangor berkata kerajaan perpaduan pada hari ini juga adalah parti yang berlandaskan pelbagai kaum termasuk dari Sabah dan Sarawak berbanding PN diwakili parti tiruan. Malah beliau percaya PN akan cuba menjadi peniru dan meniru apa yang dilakukan di Selangor demi mendapatkan kepercayaan rakyat di negeri tersebut. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran tawaran kita Selangor 5 Tekad untuk 5 tahun kegemilangan negeri Selangor dan sesi pengenalan calon-calon perpaduan Selangor di Dewan Raja Muda Musa Seksyen 7 malam semalam.
Keputusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cartan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kerajaan Kelantan tetap meneruskan bantuan bas percuma kepada pelajar-pelajar di negeri ini yang berada di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA bagi memudahkan perjalanan mereka balik mengundi pada Pilihan Raya Negeri PRN 12 Ogos ini. Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob berkata usaha itu merupakan salah satu bantuan kerajaan negeri kepada pelajar dari keluarga kurang berkemampuan. Ahmad yang penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Pasir Pekan turut mempersoalkan tindakan sesetengah pihak yang menganggap bantuan bas percuma pada musim pilihan raya sebagai satu sogokan. Sehubungan itu, beliau berharap agar ada garis panduan yang jelas mengenai perkara tersebut bagi memudahkan kerajaan negeri menyalurkan sebarang bantuan dan keperluan kepada rakyat pada musim kempen pilihan raya. Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur menetapkan Jumaat ini bagi pihak-pihak memaklumkan mengenai penyelesaian penuh kes saman fitnah antara ahli perniagaan terkenal Dato' SM Faizal SM Nasimuddin Kamal terhadap penyanyi rap Caprice. Saman fitnah itu berhubung hantaran berbau fitnah yang dibuat selebriti itu dalam Instagramnya mengenai kes Emilia Hanafi yang juga bekas isteri SM Faizal. Perkara itu dimaklumkan Peguam Ardi Sufan Aberdeen yang mewakili SM Faizal selaku plaintiff selepas sebutan kes dalam kamar di hadapan Hakim Azian Othman. Tambahnya, sebelum ini pihak defendant iaitu Caprice ada meminta supaya anak guamnya menarik balik kes saman itu. Bagaimanapun, sebelum kes saman itu ditarik, pihak-pihak perlu mempunyai persetujuan. Ujar peguam itu, ia antaranya membabitkan permohonan maaf dan kos persetujuan kerana itu adalah perlu bagi membolehkan mahkamah merekodkan penghakiman untuk keadilan kedua-dua belah pihak. Dalam prosiding hari ini, Caprice atau nama sebenarnya Aris Ramli, 36 tahun, turut hadir di mahkamah bersama peguamnya. Beralih ke berita luar negara, gara-gara merakam gambar tanpa kebenaran seorang pesohor YouTube dari Korea Selatan ditumbuk oleh seorang warga Thailand ketika bersiaran langsung di sebuah pantai di Pattaya. Video kejadian itu dimuat naik oleh Rian Seong di saluran YouTube miliknya dan laman web Kick. Dalam video yang kini tular, An Seong dilihat berjalan di pantai sambil bercakap kepada penonton dan secara tiba-tiba seorang warga Thailand dikenali sebagai Anupong menjerit ke arah An Seong kerana wajahnya dirakam tanpa kebenaran. Kedua-dua mereka berbalas isyarat lucah dan mula bertengkar. Anupong kemudian menumbuk muka An Seong sebanyak 2 kali menyebabkan hidungnya berdarah. Sebilangan netizen menyokong Ah Seong dan berkata dia tidak melakukan apa-apa kesalahan, manakala ada beberapa individu menegaskan layanan diterima wajar kerana Ah Seong melanggar privasi orang lain. Keluarga seorang wanita dari Florida yang meninggal dunia akibat makan ketum pada 2021 dibayar pampasan lebih 11 juta dolar AS bersamaan 50 juta ringgit daripada pengedar ekstrak herba Asia Tenggara. Menurut laporan, Hakim Mahkamah Persekutuan di West Palm Beach, Donald Middlebrook, memerintahkan syarikat Kratom Distro membayar ganti rugi kepada 4 orang anak Crystal Talavera dan harta pusakanya. Ekstrak herba itu dikatakan mempunyai kesan seakan opioid pada otak. Dalam pada itu, anak sulung Crystal, Devin Filippelli, menerusi kenyataan berharap agar keputusan mahkamah tersebut akan menekankan bahaya ketum kepada orang ramai.
Dia bersyukur dengan keputusan mahkamah namun tiada nilai wang yang mampu membawa ibunya kembali atau menghilangkan rasa derita yang dialami mereka sekeluarga. Terdahulu, rakan-rakan mangsa memperkenalkan ketum kepada Crystal beberapa tahun lalu sebelum kematiannya. Crystal menganggap ketum itu sebagai makanan tambahan semula jadi yang selamat dan mengambilnya selepas membeli secara dalam talian dari distro Kratom. Dia ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri di ruang tamu kediamannya pada 20 Jun 2021. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi perdagangan Malaysia pada 2022 melepasi paras 2 trilion ringgit bagi 2 tahun berturut-turut dan mencatatkan pertumbuhan terpantas sejak 1994 dengan pertumbuhan 2 angka 27.6% kepada 2.8 trilion ringgit tahun ke tahun. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Huzair Mahidin berkata prestasi jumlah dagangan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhannya pada 2022 dengan ekspor import dan lebihan dagangan melonjak ke nilai tertinggi baharu. Menurut beliau, prestasi menggalakkan itu didorong oleh faktor permintaan luar yang tinggi serta harga komoditi yang kukuh. Beliau berkata selari dengan prestasi ekspor, import mencatatkan satu lagi pencapaian baharu apabila buat julung kalinya telah melebihi aras 1 trilion ringgit dengan pertumbuhan 2 angka 31% tahun ke tahun. Sementara itu, katanya lebihan dagangan meningkat 1.0% kepada 56.2 bilion ringgit merupakan lebihan dagangan yang ke-25 tahun berturut-turut sejak 1998. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM melancarkan 2 projek di bawah Koperasi Santun YAPIM Berhad iaitu Klinik Santun dan Koperasi Santun Vending KS Vending. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata projek KS Vending ini dianggarkan akan memperoleh keuntungan antara RM1,500 hingga RM3,000 sebulan dan setakat ini sebanyak 15 unit mesin layan diri ditempatkan di Universiti Malaya. Klinik Santun yang dilancarkan semalam telah membuka cawangan pertamanya di Jalan Reko Kajang dan telah mula beroperasi sejak Januari lepas. Kedua-dua projek berkenaan adalah salah satu daripada kejayaan anak-anak asnaf yang pernah menerima bantuan daripada YAPIM iaitu anak-anak santun yang merupakan sebahagian daripada peserta program kebajikan yayasan itu. Kita ke berita sukan. Pelari 400 meter negara Umar Osman sekali lagi memecah rekod kebangsaan dalam acara berkenaan. Rekod itu tercipta di Tamasya Sukan Universiti Dunia 2023 di Chengdu, China apabila mencatat rekod baharu kebangsaan hari ini. Atlet kelahiran Johor itu mencatat masa 46.33 saat 0.01 saat lebih pantas daripada catatannya ketika memenangi pinggan emas di Sukan Si Kemboja Phnom Penh Mei lalu. Kejayaan merakam rekod baharu kebangsaan itu membolehkannya menamatkan pusingan saringan pertama pada kedudukan kedua di belakang pelari Australia Holden Rees Natel yang mencatat masa 46.10 saat. Virgil van Dijk diumumkan sebagai kapten baharu Liverpool ekoran pemergian Jordan Henderson. Van Dijk, 32 tahun yang juga ketua pasukan Belanda mengambil alih lilitan kapten selepas Henderson menyertai Al-Ettifaq di Arab Saudi. Manakala Trent Alexander-Arnold, 24 tahun, akan menggalas tugas naik kapten selepas perpindahan James Milner ke Britain. Tonggak pertahanan kebal itu telah membuat 222 penampilan bersama Liverpool sejak tiba di Anfield dari Southampton pada Januari 2018. Dia telah membantu kelab memenangi kejuaraan Liga Perdana Inggeris, Liga Juara-Juara, Piala FA, Piala Liga, Piala Super UEFA dan Piala Dunia Kelab FIFA selain menjadi salah seorang pemain paling bernilai dalam pasukan.
Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 2 Ogos 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.